أحييكم بالتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pengenalan mengenai masjid. Yang pertama, masjid merupakan asas utama ke arah membina sebuah masyarakat Islam di Madinah. Yang kedua, membuktikan betapa pentingnya institusi masjid dalam menegakkan syiar Islam. Yang ketiga, pembinaannya masjid sering dikaitkan sebagai bahan bukti bahawa seluruh ibadah dalam Islam menjurus kepada pembersihan jiwa, permurnian akhlak, pengukuhan ikatan antara sesama Muslim, khususnya dalam hal berkaitan dengan bantu-membantu ke arah kebaikan dan ketakwaan. Yang keempat, masjid merupakan tempat yang boleh menyatukan umat Islam serta mendidik jiwa mereka dan menghidupkan hati-hati mereka. Selain itu, dapat menyelesaikan masalah. Pembinaan masjid. Pembinaan masjid di Madinah bermula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Yang kedua, masjid ini dibina di atas tanah kepunyaan 2 orang anak yatim daripada Bani An-Najjar, iaitu Suhail bin Amru dan Suhail bin Amru. Yang ketiga, tanah tersebut telah dibeli oleh baginda dengan harga 10 dinar. Yang keempat, pada asalnya tanah itu ialah sebuah kebun yang tidak terjaga dan kemudiannya ditukar menjadi tanah perkuburan. Yang kelima, pembinaan masjid ini mengambil masa selama 12 hari. Yang keenam, bahan yang digunakan ialah pelepah keras pohon tamar dan daun pelepah tamar. Peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Yang pertama, masjid berfungsi sebagai tempat-tempat beribadah. Azan mula berkumandang pada tahun pertama hijrah. Baginda mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan. Masjid juga tidak hanya menjadi tumpuan untuk melakukan ibadat semata-mata. Masjid turut menjadi pelindungan bagi ahli as-suffah. Yang kedua, masjid juga menjadi tempat pelindungan wanita Islam. Sebagai tempat pelindungan wanita Islam yang lemah serta tidak mempunyai perlindungan semasa mereka tiba di Madinah seperti yang berlaku kepada Al-Walidah As-Sauda. Yang ketiga, masjid juga menjadi tempat untuk bermesyuarat, iaitu pembincangan dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama dan juga dunia. Yang keempat, masjid juga menjadi tempat untuk tentera-tentera Islam. Tempat untuk mereka mendirikan kemah bagi merawat tentera Islam yang cedera dalam peperangan. Contohnya, berlakunya peperangan Al-Ahzab, khemah Rafidah didirikan di situ. Yang kelima, masjid juga menjadi tempat Nabi Muhammad menemui para perwakilan luar. Yang keenam, menjadi markas tentera Islam sebelum terlibat dalam ghazwah atau syariah. Dan yang ketujuh, tempat berbincangan mengenai strategi peperangan. Transformasi masjid yang perlu dilakukan bagi membentuk sebuah masyarakat yang mapan dan hebat. Pengurusan organisasi. Pemilihan AJK masjid perlu dilakukan dengan teliti dan serius supaya dapat mewujudkan sebuah pasukan pengurusan masjid yang baik. Yang kedua, penggunaan teknologi. Penggunaan LCD ketika khutbah sedang berlangsung atau kuliah amatlah membantu kepada para jemaah yang hadir ke masjid untuk melihat isi-isi penting dan ayat Al-Quran yang terkandung. Yang ketiga, pelaksanaan aktiviti. Dapat mewujudkan kuliah pagi pada hari Jumaat atau kelas-kelas fardu ain sebagai satu tazkirah pengisian rohani pada hujung minggu. Yang keempat, membina galeri akhbar. Galeri yang terkandung mengandungi buku, majalah serta akhbar yang berkaitan dengan agama Islam dapat meningkatkan lagi pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang agama Islam. Kesimpulan yang kita dapat adalah perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tiba di Madinah adalah dengan pembinaan masjid. Dapat kita lihat bahawa masjid merupakan tempat yang menyatukan masyarakat, mendidik jiwa, menyedarkan hati dan akal serta tempat untuk menyelesaikan masalah. Justru itu, keperluan masyarakat dalam menjadikan masjid sebagai tujuan utama amat digalakkan kerana secara tidak langsung dapat mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
نكتفي بهذا القدر. شكرا على استماعكم وانتباهكم ومشاركتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.